سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, boleh saya lihat sesiapa ataupun siapa-siapa yang bersama kita pada pagi ini? Oh, pertama sekali kita ada Cik Latifah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Latifah. Terima kasih ya kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita juga ada Kak Aisyah Taha kita. Okay, Kak Aisyah Taha, biasanya Kak Aisyah Taha first hari ini dia second.
Ataupun kalau tak dia pergi pasar. Tapi hari ni je tak pergi pasar tu nampak Ustazah. Okay, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Liza juga ada dengan kita di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Wah, hari ni semua guna nama penuh ya. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu tak penat ke nak type panjang tu. Ustazah Sakinah je lah. Okey, kita ada Ana Aris tu. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah, Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana, terima kasih bersama dengan kami pada hari ini. Itu juga kita ada Cik Salimah. Cik Salimah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi ada? Kak Johara kita pun beri salam pada kita. Kak Baini kita. Okay. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan semua sahabat-sahabat. Baik, terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dengan kita pada pagi ini dan sentiasa menyokong pengajian-pengajian yang diadakan oleh Masjid Kampung Siglap menerusi ruangan online. Okey, sebagaimana biasanya kita berada di muka surat yang keberapa, boleh letakkan di ruangan komen. Hari ini terang benderang ya. Saya pula pakai gelap. Tak nampak terang mungkin sebab kita pakai tudung hitam. Cuaca pun masya-Allah tabarakallah. Terang. Baik, muka surat berapa hari ni Liza? Muka surat 316.C Ustazah. Okey. Cik Salimah muka surat 327.C. Cik Salimah hari ni ada, jadi saya ada kawan lah ya, ada members. Kak Noh tak ada hari ni Kak Noh? Kak Noh Kamaria. Belum masuk lagi Ke busy ada kerja? Okey, yang lain Kak Aisyah 316, Ana 316. Semua poin C. Okey, mana slide saya? Hari ini perbincangan kita, betul kita berada di poin C. Topik kita pada pagi ini ialah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kita berada di muka surat 327 bagi mereka yang memiliki cetakan yang sama sebagaimana saya dan Cik Salimah. Tapi dari muka surat apa? Sekejap ya, saya ni kalau dah tukar skrin, dah tak nampak dah komen. Muka surat 316. Ya, ada yang muka surat 327 sebagaimana saya dan Cik Salimah. Ada muka surat 316. Ini majoritinya lah ya. Majoriti muka surat 316. Poin kita C di situ. Sekejap ya, bising dengar bunyi kapal terbang tak? Bising pula kapal terbang ni, aduh, yang ngongeng-ngongeng kat atas tu. Hai. Ramai tahu saya ni kalau bising-bising ni tak boleh. Sekejap ya, tunggu dia jalan tu. Okey, topik kita di sini berkata tentang Allah tanpa ilmu. Baik, baik berkenaan dengan nama Allah, sifat-sifat Allah mahupun perbuatan Allah. Dengar Ustazah kan dekat Punggol Punggol ke Sengkang Liza? Tak dengar ya? Dekat Sengkang kan jiran kan? Hogang Sengkang dengan Punggol ni. Dia tak jalan sana ya Liza jalan Semogang je. Okey, dengar alhamdulillah lah dengar. Maknanya pendengaran tu kuat tu. Lagi kita kat sini kan kuat bunyinya. Okey, so sini saya datangkan penerangan. Ada cakap sikit pun tak jugalah. Cuma saya nak mengambil sedikit saja penerangan pada poin kita yang C di sini untuk kita kupas. Biasanya kalau saya kupas ataupun saya bincangkan, dia pasti akan jadi panjang lebar sikit lah kan. Okey, baik. Kita lihat di sini. Pada perenggan yang pertama, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ingin menjelaskan kepada kita tentang situasi bila kita ni berkata tentang Allah tanpa ilmu. Jadi menurut beliau ini adalah perkara yang merosakkan akidah, merosakkan keimanan kita dan merosakkan identiti kita sebagai seorang muslimah. Okey, muslim dan muslimah. Baik, jadi di sini apakah yang dimaksudkan berkata tentang Allah tanpa ilmu? Maknanya kita ni cakap tentang apa berkaitan dengan Allah tanpa ilmu. Dia berikan kepada kita di perenggan kita di situ kan diceritakan termasuk perkara yang sangat merosak.
adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Baik mengenai nama-namanya, sifat-sifatnya mahupun perbuatannya. Serta kita menyifati Allah dan apa yang disifatkan oleh menyifati Allah serta menyifati Allah secara berlawanan dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya. Maknanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Allah, tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, kita sebut yang berlawanan. Baik, seterusnya di sini dikatakan bahawa dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik Muslimah, boleh berikan kepada saya dengan contoh apakah sifat Allah, apakah nama Allah? Ya, nama dan sifat Allah ni dia sama Jadi tak apa. Boleh berikan saya contoh. Okey, Liza letakkan contoh Liza. Sifat ataupun nama Allah itu apa? Contohnya ataupun Kak Aisyah, Cik Salimah, Cik Latifah kita, Ana. Sifat Allah, kita kata sifat Allah tu macam mana? Ataupun nama Allah. Tak kira lah antara dua boleh. Sifat Allah dengan nama Allah ni dia samalah. Okey. Ana kata Al-Hakim, Al-Wadud, As-Sami'. Masya-Allah tabarakallah. Okey, ni nama dan sifat Allah. Ada yang lain selain daripada itu? Al-Hakim Maha bijaksana, As-Sami' Maha mendengar. Okey. Ada tak yang lain? Hari-hari kita baca apa dia? Tentang sifat dan nama Allah itu. Sebenarnya tak payah pergi jauh, kan? Wujud. Al-Fattah. Al-Fattah. Wujud boleh. Okey. Al-Fattah yang maha membuka, memberi pembukaan. Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Yes, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang setiap hari kita baca. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut kan, kita nak buat apa-apa saja, kita menggunakan ungkapan basmalah itu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ungkapan basmalah yang kita ucapkan setiap hari, di situ memiliki ataupun mengandungi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Jadi inilah kita panggil sebagai nama-nama Allah. Kak Aisyah kata apa tu? Al-Bari, Al-Mujib, Al-Latif. Misal kata Al-Alim, Al-Razak, Al-Jabbar, As-Salam. Ni semualah nama-nama Allah. Jadi bila seseorang dia berkata tentang Allah tanpa ilmu, mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, okey, mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, maka orang ini dia telah melakukan satu perbuatan yang rosak. Yang mana mereka ini menyifati Allah dengan sesuatu yang berlawanan. Contoh, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita kata tak, Allah tak Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia berlawanan. Bila dia berlawanan di situ, bermakna orang ini telah melakukan satu bentuk kerosakan. Jadi, kenapa kita kata ia melakukan perbuatan yang merosakkan? Okay? Di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata, hal ini, kenapa? Hal ini merupakan penentangan. Jadi, kita ni menentang Allah bila kita melakukan sesuatu yang bertentangan ataupun menyifatkan Allah dengan sesuatu yang bertentangan, dengan apa yang telah Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan apa yang telah dikabarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dia kata hal ini merupakan satu bentuk penentangan dan juga penafian terhadap terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus kita sebut sebagai pelecehan. Maknanya kita meremehkan terhadap rububiyah. Rububiyah ni maksudnya ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekhususan Allah. Jika seseorang dia melakukan perbuatan ini didasari oleh ilmu. Pertama tadi kita kata, kalau kita berkata tentang Allah ini, iaitu tentang sifat, tentang asma, tentang nama-nama Allah yang kita ucapkan berkaitan hal yang bertentangan itu, bila kita lakukan ia tanpa ilmu, sudah dimasukkan dalam kategori yang dosa, yang haram, apatah lagi jika seseorang dia melakukan kononnya dengan ilmu.
Okey, biasalah sekarang ni orang semua mesti, kita mesti ada reference kan, kita mesti ada reference, rujukan, mesti ada kajian. Tapi ada tak semua kajian, okey saya perlu ingatkan ya muslimah, tak semua kajian adalah kajian yang boleh diterima pakai. Kadang-kadang ada orang mereka buat kajian, tapi kajian mereka adalah kajian yang menyeliwing. Berapa ramai orang yang buat kajian tentang Islam, betul tak? Berapa ramai orang yang buat kajian tentang Islam, tetapi adakah kajian mereka boleh diterima pakai? Dalam ilmu hadis itu sendiri, apa ramai orientalis yang membuat kajian tentang ilmu hadis, yang mengkaji sanad, yang mengkaji tentang perawi, yang mengkaji tentang sejarah Islam. Namun, kerana kefahaman mereka itu bertentangan dengan apa yang di uh, di disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hasil kajian itu juga adalah hasil kajian yang tidak dapat diterima pakai. Maka di sinilah ya kita lihat ada orang dia berkata tentang Allah tanpa ilmu. Itu adalah perbuatan yang dosa. Kalau sekiranya orang itu dia melakukan perbuatan yang berkata tentang Allah ini dengan ilmu, maka ini juga dikata maka hal ini merupakan pembangkangan yang lebih keji daripada syirik dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat begini saja. Dua situasi itu tadi sama ada tanpa ilmu ataupun dengan ilmu, namun jika tujuannya ialah untuk menentang, menafikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan tentang dirinya, maka ini merupakan satu perbuatan yang dosa. Jadi kita kena hati-hati, okey, dengan apa yang kita ucapkan berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kerana kita sedang bercakap tentang Tuhan yang menciptakan kita, yang maha segala-galanya. Jadi kalau ada satu sifat Allah yang kita remehkan ataupun kita tak percaya, kita menafikan, maka ini boleh dimasukkan dalam kategori perbincangan kita pada pagi ini. Kerana apa? Saya datangkan kepada anda semua berkenaan dengan dalil yang menunjukkan keharaman perkara tersebut. Dalam kitab tak sebut, tapi di sini saya datangkan sebagai bukti bahawa perbuatan ini adalah salah di sisi agama kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-33. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan kepada kita antara perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di situ? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu kepada kita ni umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Ada banyak perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Tetapi yang Allah haramkan itu, ia pastinya kerana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji. Maka sebab itu Allah haramkan. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Perbuatan keji itu tidak kira sama ada ia perbuatan yang kita zahirkan ataupun perbuatan yang kita sembunyikan. Zahir ataupun batin. Yang namanya keji, maka itulah disebut sebagai perbuatan haram. Sebab itu kita sebagai seorang muslimah, kita dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang keji. Makian. Ini semua tak boleh kita nak maki-maki orang suka hati ataupun kita menghiasi perbualan kita dengan maki-makian. Ni semua kan kadang-kadang ia menjadi satu lifestyle bagi diri seseorang. So di sini ia adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira daripada sudut ucapan, daripada sudut tindakan kita, daripada sudut hati kita, daripada sudut pemikiran kita, semuanya. Jika ia adalah perbuatan yang keji, yang keji, maka ia adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira sama ada ia kita lakukan secara zahir ataupun batin. Ataupun kita lakukan ia secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Baik, seterusnya. Kenapa pula ni? Maaflah ya.
Mungkin kurang minyak kurang minyak tu suara dia kan, tak berapa sangat nak ni keluar. Okey, seterusnya, apa tadi, perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haqqi. Okey, yang kedua, wal baghya bighairil haqqi. Perbuatan, dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang maaf, wal ithma wal baghya bighairil haqqi. Jadi yang pertama tadi perbuatan keji. Yang kedua ialah perbuatan dosa. Yang ketiga wal baghya bighairil haqqi, iaitu melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Okay, setiap daripada diri kita ni ada hak masing-masing. Hak untuk dijaga nyawanya, dijaga harta, dijaga kehormatannya. Jadi, apabila kita melanggar hak itu, kita nampak orang, kita tak suka, kita bunuh dia. Ini maknanya kita melanggar hak dia. Kita nampak orang ni, kita rasa kita tak suka dengan dia, kita rasa dia kaya, kemudian kita miskin, kita nak ambil harta dia. Kita pun rompak rumah dia. Tak boleh. Ini kita melanggar hak dia. Kemudian kita benci dengan dia, menyampah sangat dengan dia, kita pun viralkan orang ini, kita runtuhkan, kita musnahkan kehormatan dia, maruah diri dia. Kita fitnah dia, kita keluarkan pelbagai macam perkataan yang tidak baik tentang diri dia. Maknanya kita memusnahkan kehormatan diri dia. Ini semua adalah hak manusia. Kita sebagai seorang beriman perlu menjaga hak itu. Jadi, jika seseorang dia melakukan perbuatan yang meruntuhkan ataupun memusnahkan, mencemarkan maruah diri seseorang, harta seseorang, jiwa seseorang tanpa alasan yang benar di sini, maka itu adalah perbuatan yang haram. Okay, alasan yang benar itu maksudnya ia adalah sesuatu yang ada dalam agama kita. Contoh, tadi saya kata dalam agama ini ianya mengharamkan kita untuk membunuh orang atau membunuh nyawa. Tapi ada juga dalam hukum, dalam agama kita ini yang melibatkan nyawa. Contoh, kalau sekiranya orang ini dia berzina, maka dia perlu direjam hingga mati. Ini kita kata nyawanya itu ada haknya. Nyawa itu ada haknya kerana ada dalam hukum. Itu kalau sekiranya sebuah kerajaan mengamalkanlah hukum-hukum Islam, ia bukan atas individu. Jadi jangan salah faham pula saya sebut semikian nanti tiba-tiba pergi bunuh, pergi rejam orang yang berzina ni kan sendirian. Ini merupakan satu perbuatan yang salah juga, salah kefahamannya. Jadi kalaulah mana-mana kerajaan, perintah yang mereka itu ingin aplikasikan hukum yang ada dalam syariat agama kita ini, maka mereka itu membunuh. Maksud membunuh tu ialah dengan hak kan. Orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan jenayah, mengambil nyawa mereka, maka ini semua kita panggil sebagai ada haknya. Okay, kalau kita nak apply dalam konteks kita, kita kata hukum gantung kan contohnya. Hukum apa lagi? Hukum-hukum jenayah lah yang melibatkan gantung sampai mati. Biasalah dia punya hukum tu memang tak adalah dalam agama kita. Tapi kata hukumnya mati kan, sampai mati. Jadi semua tu kita kata, adakah kita nak kata, tak boleh tahu gantung sampai mati. Ni semua membunuh orang, membunuh nyawa. Tapi di situ dia lakukan ialah kerana ada haknya. Ada haknya. Dan dilakukan berdasarkan sesuatu jenayah yang dia lakukan. Setelah disabitkan kesalahannya sedemikian. Jadi di sini Allah kata kalau kita buat tanpa hak bagaimana? Itu adalah perbuatan yang haram. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat ini wa tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Dan terakhir Allah kata di sini wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan hendaklah engkau ini dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi yang terakhir itu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, iaitu engkau tidak boleh berkata sesuatu yang tidak benar tentang Allah, yang tentang hal yang engkau tak tahu tentang Allah. Jika engkau lakukan perbuatan itu, maka ini termasuk perbuatan haram. Okey, ia termasuk dalam perbuatan yang haram. Maka, kita lihat. Dalam ayat ini, surah Al-A'raf ayat 33 jelas menunjukkan kepada kita apa yang Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah cuba bawakan dalam poin kita yang C ini sebenarnya ialah berdasarkan ayat ini. Surah Al-A'raf ayat yang ke-33.
Okey, jadi dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah, ketika dia mentafsirkan pada, lafaz yang terakhir itu ya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Beliau menyebutkan begini, okey, maksud mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, bermakna di sini mengadakan kedustaan berupa dakwaan. Jadi kita mendakwa tentang Allah berkaitan dengan sesuatu yang Allah tidak ada lalu kita kata Allah ada. Contoh, kita mendakwa bahawa Allah itu memiliki anak. Contoh kan, dan sejenisnya dan seumpama dengannya yang tidak lain yang tidak kalian ketahui, yang tidak kalian ketahui. Jadi dalam hal yang sedemikian Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca qul huwallahu ahad dalam surah itu secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Okay, dalam surah Al-Ikhlas, kalau kita buka, okay, surah itu secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Allah itu Maha Esa. Tidak diberanakkan dan tidak beranak. Kan Allah gunakan ayat-ayat yang sedemikian untuk membuktikan kepada kita Allah itu dia tak perlukan pasangan, tak perlukan anak, tak perlukan uh, ibu, ayah, begitu kan. Maknanya Allah bersih, Allah suci, Allah maha sempurna daripada memerlukan kepada semua-semua perkara yang diperlukan oleh makhluk. Allah tak perlukan. Kita mungkin kita kata kita perlukan pasangan. Kita nak anak. Kita mesti ada mak bapak baru kita lahir. Kita begitu sebab kita makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Allah tidak memiliki apa yang diperlukan oleh makhluk. Kerana Allah yang menciptakan makhluk. Jadi kalau kita mendakwa sesuatu yang tidak ada pada Allah, kan? Sesuatu yang Allah kata Allah bersih, Allah suci, maknanya Allah tak ada semua itu. Tapi kita kata Allah memiliki semua perkara-perkara itu, maka inilah contoh yang kita kata perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap faham ya tentang maksud topik kita di sini berkaitan dengan kenapa berkata tentang Allah ini adalah sesuatu yang diharamkan, kerana kita menafikan, kita membangkang, kita tak terima tentang sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan bagi kekuasaan kemahasempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Ada analogi yang dimuatkan kepada kita di dalam perenggan kita yang berikutnya dalam kitab kita di sini. Maka diberikan kepada kita dengan satu analogi. Dia kata, sungguh orang musyrik yang mengakui sifat-sifat Allah masih lebih baik daripada para pembangkang yang meniadakan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan bahawa musyrik maknanya orang yang melakukan perbuatan yang syirik. Yang dia ini masih lagi mengakui sifat-sifat Allah. Perbuatan syirik itu kita tahu kan perbuatan itu adalah dosa besar yang paling besar. Namun bagi analogi yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata itu okey lagi. Itu okey lagi kan, masih okey lagi. Nak dibandingkan dengan orang yang memiliki sifat pembangkang yang mana dia menafikan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Baik, kalau kita baca dalam kitab kita di sini kan, dia berikan kepada kita dengan penerangan lanjut. Macam mana kita nak faham tentang analogi ini? Baik, dia kata gini, analogi yang diberikan, seseorang yang mengakui kerajaan seorang raja tertentu dan tidak menentang kerajaannya serta sifat-sifat yang memang berhak disandang oleh seorang raja itu, tetapi dia menjadikan seorang sekutu bagi raja tersebut dalam sejumlah perkara. Tidak lain untuk mendekatkan diri kepada. Saya rasa faham ya? Faham tidak? Faham tak teks itu tadi? Mudah-mudahan faham ya. Maknanya kita nampak gini, kita sekarang ini ada raja. Raja ni kita hormat. Kita mengakui, oh raja ni lah yang banyak bantu rakyat, yang banyak bantu orang miskin. Kita iktiraf.
sifat-sifat yang ada pada dia. Dialah kaya kan, dia pemurah raja ni pemurah raja ni. Dia kaya, selalu bantu orang. Tapi raja ni garang juga kan, tegas, strict. Ni semua sifat-sifat yang ada pada raja. Tapi dalam keadaan yang kita mengakui raja ini sebagai yang disebut memiliki sifat-sifat yang layak pada dia. Tetapi kita juga percaya bahawa ada raja lain ataupun ada orang lain yang lebih baik daripada raja itu ataupun yang boleh membantu raja tersebut dengan rangka ataupun dengan satu keadaan yang mana kita nak mendekatkan diri kita kepada raja tersebut. Okay, contoh raja ni kan dia ada orang baik dia lah, orang kanan dia. Kita pun baik-baiklah dengan orang kanan dia ni kan. Kata ni kalau aku nak dengan raja ni aku kena baik dengan orang kanan ni sebenarnya lagi bagus daripada raja ni. Dia kata sedemikian. Dalam keadaan yang begini kita kata dia lebih baik. Ataupun kalau saya nak ceritakan tentang orang yang mensyirikkan Allah itu tadi kan. Ada orang dia memang mensyirikkan Allah tetapi dia bagi dia apa yang dia buat itu adalah sebagai ikhtiar. Kan, ini kita panggil sebagai syirik kecil lah sebenarnya yang dimaksudkan di sini, syirik kecil. Contoh, biasa yang saya bagi contoh ialah orang yang pakai tangkal. Dia bukan kita kata dia orang yang tak percaya kepada Allah. Dia mengaku bila kita kata ini perbuatan syirik tau. Taklah, saya mengaku Allah tu Maha Esa. Allah tu lah yang Maha Berkuasa. Saya solat, saya puasa. Saya tak keluar pun daripada Islam. Saya mengaku Allah tu Maha Sempurna. Tapi Ustazah, ni saya jadikan ikhtiar saya. Betul kan? Ikhtiar saya je. Tak ada pun apa-apa kan. Saya ni tak ada. Mak di sini dia menjadikan tangkal itu sebagai ikhtiar dia. Okey. Tapi adakah boleh? Actually tak boleh lah. Perkara sedemikian tidak dibenarkan dalam agama kita. Walaupun kita kata ia sebagai ikhtiar. Untuk kita kata lebih mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah perbuatan syirik. Sebagaimana raja itu tadi kan. Contoh yang diberikan tentang raja tersebut. Keadaan ini kita kata dia lebih baik daripada orang yang pembangkang yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Analogi ini ingin mengatakan kepada kita, orang yang buat dosa syirik kecil, kita kata okey lagilah, okey lagi. Sebab tu kita lebih baik dibandingkan orang yang buat syirik besar. Kerana orang yang buat syirik besar, dia membangkang, dia menafikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tentang raja itu tadi, orang yang menentang sifat-sifat raja. Okay, dia ada raja yang dia tahu raja ni raja ni pemurah, raja ni dia suka bantu rakyat, raja ni dia tegas, raja ni garang juga, tetapi dia menafikan sifat-sifat raja itu, malah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk menandingi raja tersebut, bahkan dia sendiri nak jadi macam raja. Okey, so keadaan yang kedua ini kita kata ia adalah keadaan yang dahsyat. Keadaan yang pertama walaupun ia buruk tetapi ikut kepada konteks perbincangan ini kita kata okey lagilah. Lebih baik tu maksudnya okey lagilah, bukan kita kata perbuatan itu boleh buat. Okey, syirik memang tak boleh buat. Ni cuma sebagai satu bentuk analogi untuk menunjukkan betapa perbuatan membangkang sifat Allah yang menafikan, yang menentang kemahasempurnaan Allah adalah perbuatan yang sangat-sangat membawa kita kepada satu situasi yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau nak dibandingkan dengan syirik kecil tu okey lagi. Tapi kalau nak kata tentang syirik besar, ini adalah satu keadaan yang biasanya akan menyebabkan orang dia terkeluar daripada akidahnya. Jadi analogi perbahasan ini saya harap ia tak keliru yang mana dianalogikan dengan contoh raja itu tadi. Tapi yang penting yang saya nampak di sini ialah situasi pertama ingin menjelaskan kepada kita tentang syirik kecil. Situasi yang kedua menjelaskan kepada kita dengan syirik yang besar. Kerana orang yang buat syirik besar ini dia dah tak mengaku lagi tentang kekuasaan Allah. Dia mengaku kekuasaan lain ataupun kekuasaan dirinya yang dia kata dia tak perlukan kepada kekuasaan Allah sebab aku pun dah berkuasa. Kenapa aku nak perlukan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, kita lihat di sini muslimah. Okey. Dengan
satu penerangan yang diberikan kepada kita, kita dah masuk kepada, muka surat yang lain ya, iaitu muka surat 328 ni, muka surat sebelahnya. Saya tak pasti di sana dah masuk muka surat lain ke ataupun masih lagi muka surat yang sama, yang mana tadi ada muka surat 316 tu kan. Baik, sekarang ini, sikap orang yang menafikan tentang nama, sifat dan perbuatan Allah, kita panggil ia sebagai perbuatan ta'til. Okey, perbuatan ta'til. Dalam kitab ini menggunakan penyakit ta'til. Actually dia adalah perbuatan ataupun kefahaman. Ta'til ni maksudnya ialah tadi kita menafikan nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata ini adalah penyakit yang kronik. Sesiapa yang memiliki penyakit ta'til ini, dia memiliki penyakit yang kronik. Okay. Kenapa kita kata sedemikian? Kerana ia merupakan penyakit yang tidak ada ubatnya. Melainkan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je penyakit, itu je penawar untuk dia. Kan? Sebab orang yang ada penyakit ta'til ini, okay, hati dia ada penyakit ta'til ini, yang dia menafikan tentang Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, kita cakap apa pun memang tak load. Okey, memang dia tak boleh masuk akal dia. Dia kita cakap, "Ya Allah tu Maha Berkuasa, Allah tu Maha Esa." Ya ke Allah tu Maha Esa? Ya ke Allah tu Maha Berkuasa? Ya ke Allah Maha Penyayang? Aku buat ni, aku buat tu tak nampak pun Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Kita cakap apa pun, ada je yang tolak. Ada je yang terima. Sebab itu penyakit sangat kronik. Jika seseorang dia terkena dengan penyakit ini, kita ni, kita kata apa? Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah jauhkan kita daripada penyakit ta'til ini. Sebab kalau kita ni ada memang orang cakap apa, susah nak dengar. Dia macam cerita Piramli orang kata, itu batu ada besar duduk dalam kepala. Batu besar dalam kepala dia. Yalah degil, kita cakap apa memang semua tak masuk. Sebab apa? Batu dah ada kan. Jadi batu tu tolak. Benda nak masuk pun tak boleh. Dan di sini diberikan kepada kita contoh dengan Firaun. Contoh mudah yang Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berikan kepada kita Firaun. Kita lihat bagaimana degilnya Firaun tu. Bagaimana dia tu memiliki sikap yang sombong, yang angkuh, yang mana dia tak boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi datang, cakap dengan dia, lemah lembut, cara baik, berdiskusi dengan dia. Semua tak jalan. Tak ada satu benda pun jalan. Kan? Hatta kita lihat Nabi Musa Allah berikan kepada dia dengan mukjizat untuk membuka mata Firaun agar melihat kekuasaan Allah. Agar Firaun ini sedar tentang Allah itulah yang maha berkuasa, Allah itulah Tuhan. Adakah Firaun terima? Walaupun kita kata hati dia sudah terdetik bahawa memang Tuhan Musa itu berkuasa. Tetapi kerana dia ada penyakit ta'til ini, dia tak boleh terima bahawa ada Tuhan lain selain dia. Sebab dia mengaku diri dia Tuhan, jadi dia tak boleh terima. Ada Tuhan lain, dia tak boleh terima. Sebab itu, dia seboleh mana dia nak membuktikan kepada rakyatnya bahawa dia adalah yang berkuasa. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhabarkan kepada kita tentang penyakit ta'til yang dimiliki oleh Firaun, laknatullah. Firaun ini bila dikabarkan oleh Nabi Musa tentang kebesaran Allah, dia tolak mentah-mentah. Dia cakap itu, dia cakap ni. Nabi Musa cakap A, cakap B. Nabi Musa cakap B, dia cakap C. Sampailah Z. Tak ada benda, tak stop, non-stop. Akhirnya, pengingkaran itu membawa kepada kemusnahan dirinya dan kerajaannya sendiri. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan dia bersama dengan bala tenteranya ke dalam laut yang terbelah, yang sebenarnya dia tak boleh untuk seberang, tetapi kerana kesombongannya, bila kita buka dalam kitab-kitab tafsir menceritakan kepada kita, tentera Firaun mereka tak confident untuk seberang laut tu. Okey. Firaun kata, "Jangan takut, seberang." Sebab apa? Dia sombong. Dia mengaku diri dia Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan dia bila Allah tutupkan. Laut yang terbelah dua tu Allah tutupkan. Pada waktu itu baru dia rasa kan dia tak berkuasa, dan pada waktu itu barulah dia nak beriman kepada Allah. Tetapi keimanan pada saat
nyawa kita sudah berada di hujung ini, ia adalah keimanan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang berlaku kepada Firaun. Dan di sini dalam kitab kita mendatangkan kepada kita dengan surah Ghafir ayat 36 hingga 37. Kalau dalam kitab ya disebutkan kepada kita surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ialah nama yang lain bagi surah Ghafir. Jadi tak salah ya, dalam buku tu sama saja. Kalau kita buka dalam Al-Quran, okay, kita rujuk surah Ghafir. Tapi surah Ghafir ni namanya yang lain ialah surah Al-Mu'min. Baik, pada ayat yang ke-36 hingga 37 di sini ya muslimah, kita lihat Firaun dia menafikan Allah, menafikan semua sifat-sifat Allah, menafikan keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahasempurnaan Allah. Dia menafikan semua itu. Bahkan dia mengaku diri dia Tuhan yang boleh melakukan banyak perkara yang boleh dilakukan oleh Allah. Maka sebab itu, dia beritahu kepada Haman. Ini contoh yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Dia kata kepada Haman, di sini Allah ceritakan, wa qala fir'aunu ya Hamanu ibni li, ya Hamanu ibni li sarha la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi. Kenapa dia suruh Haman ni? Haman ni ada kata dia PA lah, PA kepada Firaun ni. Dan juga ada pendapat yang kata dia adalah ketua tentera, menteri, salah seorang menteri kepada Firaun ni yang mengendalikan urusan-urusan administrasi lah. Okey, itu bahasa moden kita guna, urusan-urusan administrasi. Jadi Haman dia punya orang kuat ni. Jadi Firaun kata kepada Haman, buat untuk aku sebuah bangunan yang tinggi. Supaya apa? La'alli ablughul asbab, dia kata. Supaya aku sampai ke pintu-pintu. Pintu apa? Pada ayat yang ke-37, Allah terangkan. Kenapa dia ni minta Haman binakan untuk dia sebuah bangunan yang tinggi, yang dia nak sampai tu kan. Allah kata pada ayat yang ke-37, Firaun kata kepada Haman, asbabas samawati fattali'a ila ilahi Musa. Dia kata pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Okey, sebab tempat yang tinggi akan membolehkan kita untuk melihat banyak tempat. Jadi Musa ni Firaun ini dia memiliki pemikiran okey, Nabi Musa kata Allah itu Maha melihat. Allah melihat, Maha mengetahui. Okeylah, aku pun nak jadi macam Tuhan kau. Aku Maha melihat, aku Maha mengetahui. Kan? Kalau Tuhan kau boleh Maha melihat, aku pun boleh juga. Sebab itu dia nak naik kat tempat yang tinggi ni, dia nak lihat. Mana satu Tuhan Musa ni? Kalau dia boleh lihat aku boleh lihat dia. Dia macam itulah keadaannya. Ini orang yang memiliki sifat ta'til. Okay, kalau kau kata Allah itu Maha segala-galanya, aku pun Maha segala-galanya. Kalau kau kata Allah itu boleh menghidupkan dan mematikan, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Ini Firaun yang memiliki sifat ta'til, yang mana dia nak meletakkan dirinya sama dengan Allah. Bahkan menandingi sifat-sifat Allah. Jadi sebab itu dia minta pada Haman ini pembantu supaya tempat yang tinggi untuk dia kata kalau aku sampai pintu langit ketujuh lah kononnya kan, aku akan dapat nampak macam mana Tuhan Musa tu, macam mana berkuasanya Tuhan Musa. Ini kesombongan kita pun tak beranilah nak cakap macam gitu. Setan pun tak berani cakap macam ini ya. Nampak tak? Iblis dahsyat macam gitu pun dia tak ada pernah mengaku diri dia Tuhan. Tak ada pernah mengaku diri dia Tuhan, Iblis. Tapi Firaun, nampak ni manusia, anak Adam Firaun ini mengaku diri sebagai Tuhan, menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata, dia kenapa Firaun tu nak lihat Tuhan Musa? Kerana dia nak buktikan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Dia nak buktikan Nabi Musa bila dia datang kepada Firaun dan dia kata kepada Firaun tentang Allah, Firaun nak buktikan bahawa Nabi Musa adalah orang yang bohong, orang yang berdusta. Sedangkan bagi dia Tuhan itu tidak ada bagi dia, dan Tuhan itu adalah diri dia. Jadi kenapa nak naik tempat tinggi-tinggi? Dia nak buktikan kepada rakyat dia. Tengok, aku dah naik dah tempat tinggi ni. Ada tak Tuhan Musa? Tak ada pun Tuhan Musa. Bermakna Tuhan Musa itu tak wujud. Nampak? Dia menafikan Allah. Ini perangai Firaun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa ma wasudda anis sabil
wa ma kaidu fir'auna wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amali wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Allah kata, demikianlah dijadikan Firaun. Yang mana dia itu memandang baik perbuatan yang buruk. Apa yang dia buat, penyakit taktil tadi kan yang ada pada dia, itu adalah perbuatan yang buruk. Penyakit yang kronik. Dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Tapi kerana dia itu sombong, dia menafikan Allah, dia penyakit itu tak dapat diubati, akhirnya dia dihalangi. Allah halang dia dari melihat jalan yang benar. Dan Allah ingatkan kepada kita, وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. Dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Firaun, dia menipu rakyat dia. Dia menipu rakyat dia dengan pelbagai macam kata. Supaya rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan. Tetapi Allah kata, itu hanyalah membawa kerugian bagi diri dia. Kerana dia tidak akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Nampak tak bahayanya orang yang memiliki penyakit taktil ni ataupun sifat yang suka menafikan tentang apa yang ada pada Allah. Saya kata, kita mungkin bermula daripada hal yang simple, kecil. Contoh mudah saya kata, kita kalau berdoa kepada Allah, kita kadang-kadang ada penyakit yang mana kita kata Allah tak dengar doa saya. Ini maknanya kita menafikan sifat Allah yang As-Sami', yang Maha mendengar. Benda tu simple je Muslimah. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, kerana kita rasa doa kita tidak dikabulkan. Kita rasa tak nampak tanda-tanda Allah mengkabulkan doa kita. Kerana dah bertahun-tahun mungkin kita berdoa ataupun mungkin kerana kekurangan sabar yang ada pada diri kita atas apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita pun menafikan sifat Allah. Allah tak dengarlah doa saya. Kan Allah tak dengar doa saya. Ya ke Allah tu Maha Pengampun? Macam tak ampun pun doa, macam tak diampunkan pun saya ni asyik-asyik buat dosa je. Kita kata gitu kan. Ini adalah permulaan-permulaan yang boleh drag kita ataupun masukkan kita kepada penafian yang lebih besar. Syaitan dia suka penyakit ini. Penyakit ini mudah. Dia tak perlu kerja keras. Okey, dia tak perlu ajak kita buat dosa. Bila kita dah ada rasa yang begitu mudah untuk dia bawa kita kepada perbuatan-perbuatan haram yang lain. Okay, bila kita dah tak percaya ataupun kita dah menafikan satu sifat Allah, kita boleh menafikan sifat-sifat Allah yang lain. Kan? Kalau kita dah boleh menafikan Allah tu tak dengar, Allah tak dengar, maknanya kita boleh menafikan Allah itu Maha melihat. Ya, aku buat ni bukannya Allah tahu pun. Kita akan kata gitu. Kan? Bukannya Allah tahu pun. Kalau Allah dah tak dengar doa aku, takkanlah Allah tahu apa aku buat. Dia akan. Ni na'udzubillahi min zalik. Itu bagi saya bagi contoh saja. Namun itu bukan kata-kata daripada saya lah ya. Na'udzubillahi min zalik. Tapi yang penting kita kata di sini, orang yang dia memulakan, okay, satu kata-kata yang menafikan tentang Allah, walaupun satu ya, itu adalah permulaan kepada perkara yang lebih besar. Jadi apa yang kita nak kata tentang Allah dalam apa jua situasi dan keadaan. Mungkin ayat yang biasa juga kita dengar, Allah tak adil. Allah tak adil, Allah bagi dia kaya, saya miskin. Allah tak adil, saya usaha penat-penat kan dia pula yang dapat, saya tak dapat. Ayat-ayat yang begini, kita menafikan tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Jadi dalam apa jua keadaan, kita gembira, kita sedih, kita kecewa, terutamanya ini situasi kecewa, sedih, situasi yang rasa berputus asa, ini semua adalah situasi-situasi yang membolehkan kita untuk menafikan sifat-sifat Allah. Jadi dalam apa jua situasi yang kita ada, hati-hati dengan ucapan kita. Kita belajar tentang sangka baik terhadap Allah pada poin yang mana Poin A kan tak silap saya. Pada poin A, kita belajar tentang sangka baik terhadap Allah. Yes, poin A. Maknanya sebelum kita belajar poin C di sini, kita dah jelaskan bahawa buruk sangka terhadap Allah adalah perbuatan dosa besar. Tapi kalau seseorang dia ni masih lagi ada rasa berburuk sangka kepada Allah,
maka inilah yang akan buat dia menafikan sifat-sifat yang ada pada Allah SWT. Sebab tu point A ni datang dulu. Baru kita belajar point C. Kita tak belajar point C dulu, baru kita belajar point A. Kerana point A itu amat penting. Kita mula bersangka kepada Allah, ia akan bawa kita menafikan sifat Allah. Sebab itu, dalam apa jua keadaan, bila seseorang hamba, dia berbaik sangka kepada Allah, dia takkan ada rasa untuk menafikan ataupun mencela, meremehkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baik sangka yang ada pada diri dia itu akan menjadikan keimanan dia bertambah-tambah mantap, bertambah-tambah baik, bertambah-tambah kuat bagi saya untuk dia berhadapan dengan situasi yang mungkin boleh membawa dia ke arah keputusasaan itu tadi, kekecewaan dan sebagainya. Dalam keadaan yang dia ada rasa kecewa tapi keimanannya mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan bawa dia menjadi seorang muslimah yang lebih baik. Ia akan mendidik diri menjadi seorang muslimah yang lebih bagus daripada sudut akhlak, jiwa, perasaan, pemikiran, kan lebih dewasa, lebih matang kita kata. So inilah sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang kisah Firaun tu. Supaya kita tak dengan mudah. Kalau Firaun, Allah kata dengan keadaan dia yang memiliki penyakit ta'til itu, dia jadi orang yang rugi. Apatah lagi kita ni. Kan kita ni lah yang kalau kita ada penyakit sedemikian, of course, orang itu dia akan menjadi hamba Allah yang penuh kerugian. Okey. Sebab itu di sini, kalau kita rujuk pada muka surat 329, saya nak ambil ini sebagai perenggan yang terakhir untuk poin ini. Okey, kerana saya tak nak bincang panjang-panjang. Walaupun saya tahu ada berapa lagi paragraf di situ, tapi saya tak nak bincang tentang apa yang ada di paragraf yang berikutnya. Cukup bagi saya kita faham bahawa seorang hamba yang dia berburuk sangka kepada Allah yang ada pada poin kita yang A di situ akan menjadikan dirinya orang yang sombong, poin kita yang B. Seterusnya, orang yang sombong dia akan menafikan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia berkata tanpa ilmu tentang Allah. Jadi poin A, B, C, kita nampak di situ ada keterkaitannya yang tidak boleh dipisahkan. Yang penting kita faham tentang itu, jika seseorang dia menafikan sifat-sifat Allah, tanpa ilmu ataupun dengan ilmu, dia sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah sebagaimana ayat 33 dalam surah Al-A'raf yang saya kemukakan itu tadi. Jadi di sini kita lihat pada perenggan yang berikutnya di situ, muka surat saya 329 di atas sekali ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Sesungguhnya berkata tentang Allah tanpa ilmu dan syirik. Okey? Kita berkata tentang Allah tanpa ilmu dan kita melakukan perbuatan syirik. Dua-dua perkara ini adalah perkara yang saling beriringan. Faham tak beriringan? Kita dah berkata, okey, saya bawa daripada point A, kita dah buruk sangka kepada Allah awalnya. Kemudian kita sombong, kita tak boleh terima lah apa yang berlaku dalam hidup kita ni. Aku tak boleh terima lah semua. Kenapa mesti aku, kenapa? Kita dah mula jadi orang yang mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa besar, kita rasa kita tak patut berhadapan dengan situasi ini. Kita dah mula jadi orang yang sombong tu tadi. Okey? Tak terima. Kemudian kita masuk pada panggilan C. Bila kita tak terima di sini, kita akan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kita kata Allah tak dengar doa saya, Allah gitu, Allah tak adil, Allah tak sayang saya, Allah tak itu, Allah tak ini. Kita kata banyak perkara tentang Allah tanpa ilmu kerana buruk sangka kita dan kesombongan yang ada pada diri kita. Perbuatan ini, A, B, C itu tadi, dia akan bawa kita kepada perbuatan yang lebih besar, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata ia beriringan. Okey? Kita dah buat ini, kita akan buat yang ini. Lepas kita buat kita buat A, kita akan buat B. Bila kita buat B, kita buat C. Bila kita buat C, ia akan bawa kita kepada dosa syirik. Sebab itu ia adalah perbuatan yang saling beriringan yang kalau kita tinggalkan, A, B, C, insya-Allah mantap akidah,
mantap hati kita ini di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita. Maka sebab itu di sini muslimah, saya ingin tegaskan, penting kita sebagai seorang wanita, seorang muslimah memiliki ilmu agama yang mantap. Tidak kira sama ada ia berkaitan tentang akidah kita, berkaitan tentang fiqh muamalat, fiqh munakahat, apa-apa pun tentang hukum syariah ini, bila kita ada ilmu, itulah yang akan membawa kita kepada kejayaan. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, kita akan dengan mudah menerima sangkaan orang lain. Maksudnya orang lain itu dia sangka Allah begitu dan begini. Kita pun ikut kepada apa yang dia sangka. Betul lah kau kata Allah tu gini ya. Betul lah aku dah gini pun Allah tak gini. Kita akan mudah dengan keadaan yang sedemikian. Namun orang yang memiliki ilmu, mereka ini adalah orang yang Nabi kata sangat diberikan keutamaan kerana keilmuan yang ada pada kita ataupun pengetahuan yang ada pada diri kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan status hadis yang sahih, Nabi SAW menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang dia belajar kerana Allah, yang dia belajar agama ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pembelajaran, pengajian yang dia ikuti memantapkan keimanan dan jiwanya, sehingga juga dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah dan perbuatan-perbuatan dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk dilakukan. Di sini Nabi SAW bersabda, wa innal malaikata, saya ambil bahagian belakangnya hadis panjang lagi tapi saya ambil yang ini saja. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Para malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, sebagai bentuk dia memberikan keredaan pada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini keutamaan. Kerana malaikat dia adalah makhluk yang tidak melakukan perbuatan maksiat. Malaikat akan reda apa yang Allah reda. Malaikat akan benci apa yang Allah benci. Jadi di sini kita faham, bila malaikat sudah membentangkan sayapnya, tanda dia reda kepada orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita dapati bahawa itu juga adalah keredaan yang ada pada Allah. Maka sebab itu para malaikat ini memayungi orang yang belajar dengan sayapnya. Seterusnya Nabi kata apa? Wa inna talibal ilm. Ini juga orang yang belajar, Nabi kata, yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al-hitani fil ma. Orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, ramai orang akan minta ampun untuk dia. Kan? Ramai orang akan mendoakan supaya Allah ampuni dia. Saya selalu ingatkan, dalam hidup ini kita amat perlukan keampunan Allah. Kerana kita bukan sempurna. Kita ada dosa, kita ada buat perkara-perkara yang mungkin kita tak sedar, kita buat dosa dan maksiat. Ataupun kita sedarlah, tapi kita kadang lupa nak bertaubat ataupun kita mengambil ia sambil lewa. Namun di sini Nabi ingatkan kepada kita, orang yang belajar sentiasa akan ada yang mendoakan supaya Allah memberikan keampunan untuk diri dia. Tak kira sama ada makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sehingga Nabi kata, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan pun memohon ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang betul-betul kita kata dia meletakkan dirinya di atas jalan ilmu. Bagi orang yang dia betul-betul memperuntukkan siang, malam, pagi, petangnya, kepenatannya, jiwa raganya untuk ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang sepi kepada amalan dia yang dia jadikan ia sebagai satu bentuk ibadah, iaitu untuk ilmu tu tadi. Sehingga keutamaan ini diberikan kepada orang yang suka sangat belajar, suka sangat nak menjaga keimanan dia ini dengan cara belajar ni.
Dan di sini Nabi SAW juga memberikan kepada kita dengan satu, bagi saya ini adalah peringatan yang amat penting. Walaupun kita ada dua tau. Walaupun hujung ini masih lagi menceritakan tentang keutamaan, tetapi ia juga adalah peringatan. Yang mana Nabi kata apa? Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sungguh keutamaan seorang yang alim, iaitu orang yang belajar. Kalau kita nak bandingkan dengan orang yang dia hanya nak beribadah, okey, adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang-bintang. Boleh faham tak? Atas semua bintang-bintang. Nak kata macam gini, orang yang dia ada ilmu lebih baik daripada orang yang mana dia tak ada ilmu tapi dia cuma kejarkan ibadah semata-mata. Sebab itu, kita nak buat amalan ibadah, ia perlu didasari dengan ilmu. Kalau tidak, kita akan buat amal ibadah ikut suka hati kita. Jadi orang yang berilmu, dia tahu mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Sebab tu orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu, dia akan betul-betul ambil mana yang ibadah saja, yang bukan ibadah dia tinggalkan walaupun orang lain melihat ia sebagai ibadah. Ini, okay, orang yang berilmu dia begitu. Dia tak akan buat apa yang orang lain buat, yang orang lain rasa ni bagus. Tapi orang yang berilmu tak melihat itu sebagai perkara yang baik untuk diri dia buat, untuk agama, untuk akidah. Kerana dia ada ilmu. Tapi orang yang tak ada ilmu, hanya setakat mengejarkan ibadah, bagi dia semua benda baik. Semua benda bagus. Semua benda kena buat. Yang penting ikhlas, tak boleh. Dia tak ada semikian. Kerana ibadah ini, kalau kita faham betul-betul, dia ada dua syarat. Penerimaan ibadah ni dia ada dua syarat. Allah nak terima amal ibadah kita betul. Pertama, kita mesti ikhlas kerana Allah. Tapi yang kedua, poin yang kedua ataupun syarat yang kedua, kita sentiasa lupa. Iaitu, ia mesti bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Bertepatan dengan apa yang terkandung dalam syariat. Barulah amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita hanya berdasarkan kepada keikhlasan, itulah kita jadi orang yang tak mementingkan kepada ilmu. Kita akan buat saja apa yang kita rasa baik, apa yang kita rasa kerana kita buat ikhlas. Tapi kerana agama ini didasari juga oleh ilmu. Sebab itu, bila turun ayat yang pertama, Allah kata apa? Iqra. Allah tak suruh kita solat. Betul tak? Allah tak suruh kita puasa. Allah tak suruh kita buat amal ibadah dulu. Tapi ilmu yang Allah pentingkan. Kerana orang yang berilmu makin takut dia kepada Allah. Orang yang berilmu makin dia nampak mana benar, mana salah. Dia akan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah, bahkan perbuatan ta'til itu tadi dia akan tinggalkan. Orang yang berilmu dia akan mantap dalam apa jua situasi kerana ilmu yang dia miliki. Okay? Orang yang berilmu dia akan jadi orang yang lebih tenang. Okay, dia tak akan bercakap mengikut kepada hawa nafsu dia. Dia tak akan cakap ikut sedap hati, ikut sedap mulut, ikut sedap apa yang dia fikir. Dia tak begitu. Kerana di belakangnya ada ilmu yang banyak kat belakang ni kan. Mana kat otak dia tu kan mantap nampak kitab tu, kitab ni. Dia bila nak cakap tu akan nampak, oh aku hari tu baca kitab ni keluarkan kat sukat dalil ni, dia akan keluar. Sebab tu dia nak cakap, dia akan ikat dulu lidah dia. Orang berilmu begitu. Akan ikat dulu lidah dia nanti dulu. Jangan cakap dulu. Lihat pada masa yang sesuai, bagaimana kita nak cakap, cara bagaimana, dan yang bagaimana nak keluarkan, barulah dikeluarkan. Dia tak main zoom. Kalau gitu memang hancurlah semua benda. Sebab itu di sini, Nabi beritahu kepada kita, orang yang dia belajar, memiliki ilmu lebih baik situasinya daripada ahli ibadah. Kalau saya ambil sikit, tentang kisah, orang yang dia bunuh 100 orang tu kan, kita lihat, pertama sekali dia jumpa dengan siapa? Dia jumpa dengan ahli ibadah. Dia tanya dengan ahli ibadah tentang situasi dia. Waktu itu dia bunuh 99 orang. Okey, dia tanya dengan ahli ibadah ini, aku dah bunuh 99 orang sekarang ni. Aku nak bertaubat kepada Allah. Allah terima tak taubat aku? Ahli ibadah ini dia tak ada ilmu muslimah. Okey, dia tak ada ilmu. Jadi dia kata kepada orang yang dah bunuh 99 orang ini, okey, secara logiknya pun kita akan fikirlah, kau ni dah banyak sangat dosa, takkan Allah terima kau. Secara logiknya kita akan fikir begitu. Maka si ahli ibadah yang tak ada ilmu ni kata apa? Tak. Allah tak akan terima kau. Akhirnya, nyawa dia dijadikan
angka yang ke-100 di tangan orang yang dah bunuh 99 orang itu. Namun cantiknya kisah itu tadi, Nabi beritahu kepada kita apa yang menjadikan si pembunuh 100 orang itu orang yang tak berputus asa dan nak bertaubat kepada Allah bila dia jumpa ahli ilmu. Orang yang kedua dia jumpa adalah orang yang ada ilmu. Dia tanya dengan orang yang ada ilmu ini, saya ni dah bunuh 100 orang dah. Saya nak bertaubat kepada Allah. Ahli ilmu ni cantik ungkapannya, penuh hikmah. Dia kata apa? Tidak ada apa yang menghalang antara engkau dan Allah dan taubat. Apa yang menghalang? Maknanya tak ada. Tak ada barrier. Antara kita dengan taubat tu tak ada. Taubat, pintu taubat terbuka, terbentang luas untuk orang yang nak bertaubat kepada Allah. Bahkan orang yang berilmu ini, dia memberikan jalan, solusi. Dia tak kata, boleh taubat macam tu. Dia tak begitu. Tapi dia berikan jalan dan solusi. Keluar daripada tempat ini kerana tempat ni tempat yang tak baik. Jangan kembali di sini kerana influence-nya begitu dahsyat. Kau pergi ke satu tempat yang mana ada ramai orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama-sama dengan mereka. Dia tak kata saja ada ramai orang beribadah, kau duduk je dengan diorang. Duduk je tak payah buat apa. Tak. Tapi orang yang berilmu ini ajar dia. Pergi sana, duduk dengan orang yang beribadah bersama-sama dengan mereka. Nampak tak? Bagaimana orang yang berilmu bila mereka berkata? Dia akan bercakap dengan sesuatu ataupun dengan pengisian yang bersesuaian dengan apa yang ada pada keadaan orang itu tadi. Dia tak sembrono berkata ataupun dia tak buat orang tergantung kan. Okey, saya dah boleh bertaubat, okeylah, taubat macam tu. Tapi dia berikan dengan solution. How? Okey, bagaimana? Tunjukkan kepada engkau. Ciri, contoh, apa yang perlu dibuat, apa yang jangan dibuat. Dia beritahu kepada. Sebab itu penting ilmu ini. Supaya bila kita muslimah, kita nak cakap dengan suami, nak cakap dengan anak-anak, nak cakap dengan kawan-kawan, nak berikan nasihat sebab kita orang perempuan suka sangat bagi nasihat. Nasihat ke komen? Komen tak tahulah. Suka sangat nak bagi nasihat ni. Tapi kalau kita suka sangat nak beri nasihat, kita kena pastikan. Adakah kita orang yang memiliki ilmu yang mantap untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Okey? Ataupun kita cuma sekadar ikut perasaan, ikut hawa nafsu ketika kita bercakap ni. Kalau begitu keadaannya lebih baik elakkan. Diam itu lebih cantik. Okey, diam itu lebih cantik. Maka sebab tu di sini saya nak tutup pengajian kita pada pagi ini dengan satu doa. Bagi saya mungkin dah banyak kali dah saya ajarkan doa ini. Tak tahulah di mana. Mungkin di sini, di Darul Ghufran, di Masjid Kasim ke apa. Banyak tempat saya mengajar doa ini. Kerana doa Nabi SAW adalah doa yang bagi saya sangat cantik. Ia sangat tulus yang diajarkan oleh Nabi SAW, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana ilmu yang bermanfaat itu akan meletakkan kita pada satu status yang sangat mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan demi keutamaan kepada diri dia. Sebab itu di sini kita minta Allah lindungi kita supaya ilmu yang tak bermanfaat itu Allah tolak tepi. Sebab kalau kita ada ilmu yang tidak bermanfaat, kita akan membawa orang kepada, boleh jadi kepada kesesatan. Boleh jadi kepada kesalahan. That's why ilmu yang bermanfaat ini dia akan bukan sahaja membawa kita, bahkan dia membawa orang lain kepada laluan yang sangat indah. Akhirnya masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Maknanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha'. Dan hati yang tidak khusyuk. Maknanya hati yang lalai. Kita tidak mahu memiliki hati yang lalai. Kerana hati yang lalai ialah hati yang mana mudah untuk syaitan masuk ke dalamnya dan membisikkan dengan bisikan-bisikan yang sangat halus. Sangat jahat. Jadi sebab itu kita minta kepada Allah, jadikan hati kita hati yang khusyuk. Hati yang sentiasa mantap di atas keimanan. Wa du'ain la yusma'.
dan Allah lindungi kita daripada doa yang tidak didengar. Okey, doa yang tak didengar tu ada banyak ya ciri-cirinya. Saya pun dah pernah bincangkan dan siapa nak tahu nanti boleh rujuk kepada kuliah kita di Masjid Darul Ghufran minggu lepas saya pun baru bincangkan. Saya tak nak bawa ke dalam kuliah ini. Jadi buat homework sikitlah ya muslimah ya. Jadi wa du'ain la yusma. Bagaimana doa yang tidak didengar itu? Tapi kita sekarang ini kita mohon kepada Allah, ya Allah, kau lindungi aku. Maknanya bila kita berdoa, kita hendak doa ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, wa nafsin la tashba'. Nafsu yang tidak pernah rasa puas. Kita semua ada pelbagai macam jenis nafsu. Nafsu tu maksudnya keinginan. Okay, kita ada keinginan itu, keinginan ini, masing-masing lah ya, masing-masing tahu apa yang kita suka, apa keinginan dalam kehidupan kita ini. Tapi yang pasti muslimah saya kata gini, keinginan kita ia tak pernah cukup dan kita tak pernah rasa puas. Hari ini kita ingin nak makan mie rebus mungkin malam nanti teringin lagi. Dia tak puas lagi nak makan lagi aja macam tu. Hari ini baru beli baju yang baru, nanti esok rasa nak beli baju lagi. Kan keinginan tu tak puas kan. Okay, hari ini baru beli kereta, nanti rasa macam nampak kereta orang lain lagi best, rasa macam oh nantilah nak kumpul duit nak beli kereta yang tu. Dia tak pernah puas. Dia ada sahaja yang dia inginkan dalam kehidupan dia. Tetapi okay, di sini kita minta kepada Allah, jika keinginan itu adalah keinginan yang tidak baik, okay, maknanya ni nafsu syahwat yang baik yang tak pernah puasnya ya, minta Allah lindungi kita agar kita jadi orang yang qanaah. Qanaah tu sentiasa merasa cukup dengan apa yang kita ada, lalu kita menjadi orang yang bersyukur. Dalam doa ini Nabi SAW sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan menuntun kita ke dalam syurga Allah. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita dengan hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan-jalan yang mana jalan itu adalah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Dalam keadaan yang begini, jelas kepada kita, ilmu sangat penting. Lebih-lebih lagi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan bawa kita ke dalam syurga Allah sebagaimana yang telah Nabi SAW sebutkan itu tadi. Dan ilmu yang bermanfaat ini penting juga akan mampu menjaga akidah kita. Senang kata, kalau nak ikut kepada konteks kuliah kita, ilmu yang bermanfaat, dia akan mampu menjaga hati kita ini. Kita nak letakkan hati kita di mana? Dalam keadaan yang bahagia atau derita, ilmu akan memandu kita. Orang yang tidak ada ilmu, dia akan terus-terusan meletakkan hatinya dalam kotak penderitaan. Tetapi orang yang memiliki ilmu, dia dapat berfikir dengan baik, dia dapat berfikir dengan matang, dia dapat berfikir atas sudut syariat, maka hatinya akan diletakkan dalam kotak keimanan sehingga dia akan sentiasa merasa bahagia dalam apa jua situasi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk memahami apa yang kita pelajari pada pagi ini sehingga ia menjadi pengajian yang dapat kita amalkan bersama. Okey, itu sahaja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.